Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini merupakan malam yang kedua kita di dalam siri perkampungan sunnah ini, dan kita bersyukur di atas kehadiran yang baik, walaupun kita tahu bahawasanya makanan yang disediakan kadang-kadang tidak mencukupi. Kita target beberapa ribu, dia bertambah beberapa ribu, tapi insya-Allah saya kata tak cukup pun tak apalah, sebahagiannya boleh peniaga untung. Jadi sebelum saya nak mulakan kuliah kita ni, sepanjang perkampungan sunnah ni, tuan-tuan dan puan-puan barangkali mengikuti salat di masjid ini ataupun mana-mana masjid di negeri Perlis ini. Sebahagian mereka rasa macam apa pelik, mereka ni tak baca doa. Tapi bagi yang pernah pergi ke Mekah, Madinah, ia bukan sesuatu yang ganjil. Dan bagi yang pernah pergi ke negara-negara Arab juga sebahagiannya, ataupun negara-negara orang Islam yang lain atau negara bukan Islam yang ada masyarakat Islam, juga tidak ganjil. Apa yang diamalkan oleh di Perlis ini sudah menjadi kebiasaan di tempat lain, ataupun demikian diamalkan di tempat lain. Cumanya kita sempena perkampungan sunnah ni, kerana tahun lepas ada yang tanya, kita keluarkan zikir dan doa secara berjamaah selepas salat menurut ulama mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i kata kena kuat ke kena perlahan. Jadi tuan-tuan boleh ambil risalah ini, ada diedarkan. Sebahagiannya macam semalam tak membaca dan menghafalnya, dan sebahagiannya hanya perlu membawa bersama-sama mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jal apabila memerintahkan kita supaya mengikut ajarannya, Allah bukan sahaja memerintahkan kita, tetapi mengangkat, tetapi menghantar para rasul sebagai contoh bagaimana untuk melaksanakan ajaran yang Allah kehendaki. Para rasul itulah yang menjadi contoh teladan yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana para rasul alaihimus salatu wassalam sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla telah merakamkan peristiwa kehidupan, episod-episod penting di dalam hayat para rasul itu di dalam kitabnya, dan dikhabarkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan Nabi Muhammad itu pemutus kepada segala suri teladan yang akan kita ikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi merupakan suri teladan yang baik, supaya manusia tidak menyatakan
mereka tidak mempunyai contoh teladan untuk mereka ikuti. Supaya mereka tidak mengambil orang lain sebagai contoh teladan, yang tersasar daripada contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tuan-tuan semua ada handphone, keluarkan handphone tuan-tuan. Buka Al-Quran yang ada dalam handphone tuan-tuan. Selain daripada WhatsApp tu, buka Quran. Tak ada Quran. Orang sunnah tak ada Quran. Buka suratul An'am ayat 81. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana Nabi Allah Ibrahim adalah contoh teladan bukan saja kepada kita, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Millata Ibrahim hanifah. Nabi ingin dikaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah menceritakan bagaimana apabila Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah mendapat petunjuk daripada Allah dan kaumnya berhujah menentangnya. Dan saya baca dialog yang panjang tu, tapi saya nak baca sebahagian daripadanya dan bagaimana Allah ajar kita di dalam beragama. Dalam ayat 81 daripada suratul An'am, Allah menyebut bagaimana hujah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku akan takut, bagaimana aku boleh takut dengan apa yang kamu syirikkan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bi alaikum sultana, sedangkan kamu tidak takut apa yang kamu sekutukan dengan Allah, apa yang tidak diturun kepadanya sultan, yakni kekuatan. Kamu syirik, kamu tak takut, kamu nak suruh aku takut. Itu hujah Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku tak takut dengan apa yang kamu syirikkan. Ini yang pertama, nekat seorang pendakwah. Kita tak perlu takut dengan khurafat dan syirik. Mereka yang patut takut dengan khurafat dan syirik. Tapi kalau kita pun takut nak bagi tahu yang benar, sedangkan ahlu khurafat dan syirik tak takut nak memberi tahu apa yang dia nak bagi tahu, kita telah menyanggah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kata, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, manakah dua puak antara puak yang melakukan syirik dan puak yang tidak melakukan syirik, ahaqqu bil amn, yang mana satu? Which of the two groups of people has right to be secure, more to have more secure? Mana puak yang lebih patut untuk mendapat kesejahteraan, keselamatan, keamanan? Yang puak yang mensyirikkan ke ataupun puak yang tidak mensyirikkan? Ini soalan Nabi Allah Ibrahim. In kuntum ta'lamun, jika kamu merupakan orang-orang yang mengetahui. Kemudian Nabi Allah menyebut, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman.
ulaika lahumul amn, bagi mereka itulah keamanan, wahum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Bila ayat ini turun, para sahabat bimbang. Siapa yang tak pernah melakukan zalim pada diri sendiri? Semua kita buat dosa. Kalau yang dapat keamanan hanyalah orang yang beriman dan tidak pernah melakukan kezaliman, tentu tak ada yang selamat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud bertanya, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di kalangan kita yang tidak pernah menzalimkan dirinya? Respon pada ayat ini, kalau nak kira itu baru selamat, tak selamat kita ni. Kemudian Allah turunkan firman-Nya dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maksudnya para sahabat tahu semua kita buat dosa. Semua kita buat dosa. Para sahabat bimbang, kalau ayat ini berkaitan dengan dosa, tapi ayat ini berkaitan dengan syirik. Semua kita pendosa, tapi jangan kita di dalam dosa yang kita lakukan itu kita sampai ke batas syirik. Sukar untuk kita selamat daripada semua anak Adam memang melakukan dosa, tetapi janganlah sampai melakukan syirik. Jangan berbeza orang yang tidak melakukan amalan-amalan tertentu yang disuruh oleh agama dengan orang yang melakukan kelihatan berjubah dan berserban atau mengamalkan amalan agama tetapi melakukan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan mengampun jika dia disyirikkan, ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang ia kehendaki. Manusia salah, tapi Tuhan kata jangan syirik, kerana syirik adalah merupakan kesalahan yang besar. Ayat yang berikutnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, yang demikian itulah hujah kami yang kami datangkan kepada Ibrahim, untuk dia menjawab kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, kami mengangkat darjat sesiapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Tuan-tuan ikut ayat ni, penting. Kemudian kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Pasal apa tak sebut Ismail? Ismail awal lagi. Ini pada umur Ibrahim sudah tua. Ya wailata aalidu wa ana ajuzun, adakah aku akan melahirkan sedangkan aku sudah tua? Isteri dia heran, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan kepadanya anak. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina, kedua-duanya kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh yang kami berikan petunjuk sebelum daripada itu. Tuan-tuan, sebelum saya nak teruskan, ada berapa nama dah Nabi? Ibrahim, Ishaq, Yaqub, lagi Nuh. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh yang kami berikan petunjuk sebelum daripada itu, yakni Nabi Nuh sebelum daripada Nabi Ibrahim. Ayat ini menjadi dalil bagi sebahagian besar para ulama juga menyatakan Rasul yang pertama ialah Nuh alaihi salam. Wa min zurriyatihi, dan daripada zuriat itu Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Daripada zuriat itu ialah
Daud, Sulaiman, lagi Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Campungan tadi jadi berapa? Nak kira pun dah tak mampu. Berapa? 10. Tadi 3, tadi berapa? 4, yang ni 6, 10. Wa min zurriyatihi Daud, daripada zuriat keturunannya Daud. Nabi Daud ialah nabi yang juga seorang raja. Sulaiman dan Sulaiman. Wa Ayub dan Ayub. Ayub seorang amir, seorang ketua. Wa Yusuf, Nabi Yusuf seorang menteri dan juga seorang pemerintah. Wa Musa wa Harun, dan Musa dan Harun kedua-duanya menjadi pemerintah atau pemimpin Bani Israel. Ini adalah 6 nabi yang mempunyai kedudukan di dunia ini. Di samping mereka adalah rasul yang Allah hantarkan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian itulah kami memberi kurnia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Berapa dah Nabi tadi? Sambung tengok. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria, lagi Yahya, Isa, Ilyas, kesemuanya termasuk di kalangan orang yang saleh. Ini selalu saya sebut, apa yang kita ingin capai ialah menjadi orang yang saleh. Saleh itu bukan kerana duduk dalam satu majlis pengurusi telah mengisytiharkan kita orang saleh. Saleh hanya Allah mengetahui siapa hamba yang saleh atau tidak saleh. Tadi Allah sebut 6, ini Allah sebut di sini berapa? Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Empat rasul ini merupakan rasul yang terkenal dalam hidup mereka, rasul yang zuhud, tak ada benda, tak ada harta, hidup zuhud. Tadi rasul-rasul yang ada kedudukan, raja, menteri. Yang ini tak ada. Tapi ini termasuk di kalangan yang saleh. Yang tadi wa kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu kami memberi kurnia kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan kedudukan mereka, mereka telah berbuat baik. Kita boleh pilih untuk menjadi orang baik dan dunia. Orang berjawatan yang baik pun boleh. Orang zuhud yang baik pun boleh. Bukan kerana nak beragama semua mesti menjadi miskin. Bukan juga kerana nak beragama semua orang mesti ada jawatan. Demikian Allah menjadikan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ada yang berkedudukan sehingga menjadi raja seperti Daud dan Sulaiman. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, berikanlah aku kerajaan yang siapa pun tidak dapat mencapainya selepas daripada aku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemberi. Bukan minta sikit-sikit, minta sampai siapa pun tak boleh jadi macam dia. Maksudnya cita-cita yang tinggi agama tidak larang. Bukan kerana Nabi Sulaiman dengki kepada orang yang datang kemudian, tidak. Tapi dia nak meminta suatu kedudukan yang paling tinggi yang manusia boleh capai, yang tak ada orang capai pada dia. Dia minta, dia seorang rasul, dia minta pada Allah. Allah bagi tak? Pada Nabi Sulaiman, Allah bagi. Kita pun orang-orang yang beramal agama boleh meminta pada Allah kurniaan yang paling tinggi, mencapai nikmat dalam dunia ini. Tetapi kita hendaklah menjadi muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kedudukan yang kita ada. Dengan harta yang diberikan, kita menjadi muhsinin.
Tapi kalau kita memang tidak mencapai kedudukan, kita orang biasa saja, datang pun kereta pun tak macam mana, makan pun secukupnya ada, tidak juga kita teruk, tidak juga berarti kita jauh pada agama, dan tidaklah juga setakat itu yang agama suruh kepada kita. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, ini para nabi yang zuhud. Kullum minas salihin, semuanya termasuk di kalangan orang yang saleh. Sambung lagi, apa yang berikutnya? Dah berapa nabi dah? 14. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail dan Yasa' dan Yunus dan Lut. Berapa orang lagi? Pak, campur dengan tadi jadi berapa? 18. 18 disebut dalam ayat-ayat ini saja. Ini nabi yang bukan juga jadi pemimpin besar, tidak juga nak kata zuhud macam Isa, hidup biasa, tapi Allah telah faddalna 'alal 'alamin. Allah telah angkat mereka melebihi orang lain, kerana mereka lebih baik pada orang lain. Walaupun mereka manusia biasa, tidaklah mencapai pencapaian tinggi, kebiasaan saja di sudut kedudukan dunia, tidaklah juga sehingga tidak memiliki harta dunia seperti mana Isa dan Yahya. Hidup dengan kehidupan orang yang cukup, tapi Allah telah melebihkan mereka daripada sekalian alam, atas sekalian alam. Kita juga harap, walaupun kita orang kampung kita macam orang kebanyakan, tapi faddalna, Allah lebihkan kita dengan iman kita, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah, sambung ayat tadi. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan daripada bapa-bapa mereka, nama-nama yang sebut tadi, daripada zuriat keturunan mereka, daripada saudara-saudara mereka, dan kami tabalkan mereka, wahadainahum ila siratin mustaqim, dan kami tunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Nampak tak ayat tu? Ayat berapa? Ayat berapa? Tengok Allah kata apa? Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Zalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, dia memberikan petunjuk dengan itu, dengan ajaran tadi. Man yasha'u min ibadihi, sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, jika mereka melakukan syirik, gugur seluruh amalan apa yang mereka lakukan. Maksudnya para anbiya tak melakukan syirik, tapi Allah nak bagi tahu hatta para anbiya jika melakukan syirik, gugur seluruh amalan. Demikian bahayanya syirik. Bukan sekadar amalan tok syekh, mufti, ustaz. Hatta Allah menyatakan, hatta amalan para anbiya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan syirik, maka gugurlah segala apa yang telah mereka lakukan. Sebab itu jangan lakukan syirik. Dan perjuangan mengikis, membenteras syirik ialah perjuangan yang paling tinggi yang dilakukan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ada orang melompat, dia kata bila kami buat syirik, kami cerita bab syirik, yang hang melompat pasal apa?
Kita cerita supaya ini bukan kita yang memulakan. Ini adalah kempen para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tuan-tuan tengok Allah kata apa? Sambung ayat tu. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, hikmah dan nubuwah. Awal hukma wan nubuwah, hukum boleh maksud dengan kebijaksanaan, boleh maksud dengan peraturan, dan nubuwah dan kerusulan. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Jika sekiranya mereka engkar dengan apa yang kami berikan, kami akan serahkan semua yang Allah bagi tadi daripada petunjuk kitab, nubuah itu kepada satu kaum yang mereka tidak akan kafir. Maksudnya jika kita berpaling daripada ajaran agama, kita jangan sangka tak ada siapa akan memperjuangkan agama. Tetap akan ada orang perjuangkan agama. Tuan-tuan, kalaulah perjuangan agama itu lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk, kalaulah matlamatnya tempat sampai itu dekat dan musafirnya sampainya itu mudah dan musafirnya juga dekat, nescaya mereka mengikutmu wahai Muhammad. Jika semua orang yang berjuang dengan agama ni semuanya hari ni berceramah, besok terus mendapat kedudukan, semua orang nak menjadi penceramah. Jika hari ni berceramah, besok beli kereta mewah, semua orang nak jadi pendakwah. Tapi hatta para anbiya gerun sukar untuk menunaskan tanggungjawab ini. Dan Allah bagi tahu, jika kamu tak buat, tetap faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kalau kamu tak buat, kami serah pada orang lain. Kita tak mau berdakwah, tak mau ajak orang kepada yang benar kerana susah, orang mengutuk kita, orang kata kita, orang lain akan buat kerja ni. Cuma kita bersyukur kepada Allah jika Allah memilih kita antara yang menyertai kafilah untuk menyeru kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh merasakan bahawasanya kita yang memulakan dakwah ini. Kita hanyalah penyambung kepada mata rantai perjuangan yang telah dimulakan sejak kewujudan manusia. Perjuangan yang telah dimulakan oleh para anbiya yang sebahagian mereka namanya disebut dalam ayat-ayat tadi. Kita bersyukur jika kita turut serta, bukan untuk kepentingan mana-mana negeri ataupun puak. Kita tak pernah menyuruh di dalam dakwah menyeru manusia pada kitab dan sunnah ni, please mention my name. Tak ada. Tolong sebut nama saya supaya orang kenang jasa kita. Tidak ada kaitan dakwah ini untuk dikaitkan dengan nama kita. Setiap orang melakukan tugasannya sendiri, dan dia yang memperolehi pahala itu untuk dirinya. Kita memperolehi pahala mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Tuan-tuan tengok ayat yang akhir yang saya akan baca ni. Ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk. Fabihudahu muqtadih. Tengok, Allah bagi tahu pada Nabi, dengan petunjuk mereka itulah kamu contohi, kamu ikut jalan mereka. Apa jalan yang nak kena ikut ni? Yang pertama ni, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah sesungguhnya aku tidak meminta kamu kerana menyampaikan Quran ini, kerana menyampaikan agama ini habuan. In huwa illa dzikra lil alamin. Ia hanyalah semata-mata peringatan untuk sekalian alam. Kita tidak berdakwah untuk kedudukan.
kita tidak menyeru kepada ajaran agama ini supaya memperoleh habuan. Kita tidak menolak jika Allah memberikan rezeki, kita tak kata salah. Nabi juga menerima hadiah, Nabi juga ada harta rampasan perang. Tetapi matlamat dakwah bukan mengkayakan pendai. Berceramah bukan untuk memenuhi kedudukan supaya kerana ramai orang menjadi penceramah dan mempunyai kereta yang mewah dan rumah yang besar, maka banyaklah manusia bercita-cita supaya dia menjadi juga penceramah. Lalu dia akan berceramah apa yang orang suka. Kita tidak menafikan boleh menerima hadiah. Mari perkampungan sunnah ni pun kita bayar tiket dia. Kita tahu manusia memerlukan keperluan itu. Tetapi kita tak mau orang bercakap agama kerana kantung dan sampul yang ia tunggu. Dia hendaklah bercakap agama kerana Allah. Kerana contoh teladan yang disuruh kepada Nabi SAW, ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fabihudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka itu kau ikut wahai Muhammad. Qul la as'alukum alaihi ajra, katakanlah aku tidak minta habuan di atas dakwah ini. Perkara ini penting untuk kita ingatkan. Apabila agama sudah menjadi entertainment dan orang menggunakan dakwah dan agama untuk mengkayakan diri masing-masing. Kita tak nafikan boleh terima hadiah. Saya tak kata nanti keluar, oh tapi tu dia bayar juga orang yang mari ceramah tempat dia. Kita tak nafikan boleh menerima kalau begitu. Tetapi itu bukan tujuan dakwah. Bukan tujuan dakwah. Hendaklah setiap kita berdakwah lillahi ta'ala. Jika kita mengetahui dakwah itu bukan ceramah, kita semua akan melakukannya dengan kadar kita. Apa yang setiap anak muda boleh lakukan, dia boleh share maklumat yang baik, dia boleh share program yang baik, dia boleh memberitahu perkataan yang baik, dia sampaikan balighu anni walau ayah. Sehingga kita mempunyai ruh dakwah kerana Allah. Sehingga kita mempunyai ruh bahawa dakwah ini mempunyai cabarannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kamu seperti mana yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, para anbiya. Wazulzilu, sehingga mereka digoncang. Hari ini orang tak goncang, baru bagi huruf W je, takut. Saya cerita tadi, ada satu orang, dia ni terlibat dengan tarikat. Dia nak jumpa saya kerana urusan yang lain. Dia bawa satu orang, 2-3 orang Arab daripada Palestin. Dia kata kawan baik dia kerana nak kerjasama dengan negeri Perlis dan seumpama. Dia tarikat, tapi dia datang, saya terima. Datang ke rumah. Dalam duduk bersembang makan, Arab ni dicerita, rupanya dia ni tak berapa kenal Arab ni betul-betul. Arab ni dia cerita, dia kata dia pergi ke kubur Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni di Mesir. Sayyidina Husain ni pun, Sayyidina Husain kita tidak cucu Nabi, ala ra'sul ain, kita sayang. Tuan-tuan boleh tengok video saya menceritakan bagaimana pembunuhan Sayyidina Husain alaihissalam. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain ni dia mati, dibunuh.
Kepala dia banyak tempat. Semua orang klaim kepala Husain ada di situ. Kita pun tak tahu yang mana satu. Salah satunya di Mesir itulah. Jadi bila pergi kubur Sayyidina Husain, tengok ramailah orang tu minta hajat, ya Husain minta hajat. Ini bukan mesti Syiah. Tarekat ni pergi minta hajat. Satu orang perempuan kerja duk cuci tempat itu. Jadi perempuan ini bila dia duk cuci tempat tu, dia tanya, "Kaifa hal ya mama?" Apa khabar? Dia cakap, "Alhamdulillah." Dia kata, "Minin anta, kau daripada mana?" Dia kata, "Aku daripada Palestin." "Oh, kau daripada Palestin." Kau doa minta kepada Husain supaya Husain tunaikan hajat kau. Dia kata, "Kenapa nak minta kau Husain?" "Di sini mustajab, kau mari kat sini, dekat tempat aku duduk ni. Mustajab kalau minta kat aku." Dia kata, "Mam, buat apa kau minta kat Husain? Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang menunaikan hajat, bukan Husain." Makcik tu tengok dia. Tiba-tiba makcik tu menjerit. Dia cerita saya, "Wahabi, Wahabi, Wahabi." Dia cerita kat saya. Dia kata penuh orang datang kumpul. Aku takut. Dia kata, "Pak saudara aku mari tarik tangan aku." Dia kata, nasib baik, dia kata, yang penjaga seorang lagi tu, syekh dia orang mari kata, dia kata, "Husain tak suka kita bergaduh kat sini." Ya, terlepas aku keluar. Dia kata, dahsyat. Di Palestin kami tak ada benda macam ni. Tuan-tuan, ini adalah satu senjata. Kawan tu hamba Allah kata, "Kau doa pada Allah terus jadi Wahabi." Tidak ada siapa yang Wahabi, tetapi kalaulah Wahabi itu satu perkataan penghinaan, kita tak ada masalah lah. Kita tidak. Pada hari awal kita berdakwah, kita tahu bahawasanya ia ada risiko. Apabila dakwah bertukar menjadi satu entertainment, bagaimana nak jadi popular, macam mana nak mendapat banyak likes, dan kemudian YouTube boleh bayar, Facebook pun boleh bayar. Orang jadikan dakwah ini style. Dari para pendakwah juga terpaksa buat macam-macam style. Cara, kalau orang nak macam ni sekarang ni, kita kena pakai macam ni. Kalau orang suka kita memasak, masak. Kalau orang suka kita menari, menari sikit. Saya bukan kata salah untuk melayan atau berbicara dengan manusia dengan kadar akal mereka, tetapi masalahnya apabila manusia telah merubah tujuan dakwah, sehingga apabila kita tanya dia, "Kau nak seru orang pada apa?" Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia kata, "Tengoklah penganjur bagi tajuk apa." Tapi kau sendiri dalam hidup, apa yang kau nak capai daripada jalan dakwah yang kau katakan ini? Kerana ini bukan jalan bapa kita, bukan jalan mak kita. Ini adalah jalan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya tengok anak-anak muda ramai dalam perkampungan sunnah ni. Saya ingat kalau depan mata saya ni 95% muka baru. Semalam saya sebut, hak muka lama bukan tak datang, mereka tu dah mereka tu dah lulus, dah grad dah. Sebab itu kebanyakan mereka itu mengambil ijazah di tempat makan sana untuk berjumpa dengan kawan-kawan lama. Okeylah juga. Semalam saya bagi tahu, kita okey, semua orang kawan-kawan kita belakang, cuma orientasi kita berbeza di sini. Kita mau kita semua bersolat. Kita semua cuba bersolat dengan cara solat Nabi. Bukan solat itu pergerakan saja, sujud, doa, membaca, berzikir, bertasbih.
Tuan-tuan tak payah datang ke perkampungan sunnah ini ataupun program kita hanya satu style. Tak payah. Datanglah kerana kita sama-sama ingin mencari jalan yang Allah redha. Tidak ada makna kita bukan datang sini untuk mengikis ketajaman hujah. Tak. Kita datang ke sini sama-sama bagaimana nak menjadi Muslim yang baik. Tidak disyaratkan menjadi Muslim yang baik kerana bersalam dengan saya atau ustaz mana-mana, cium tangan ataupun saya membuih atas kepala. Baca kitab Allah, baca sunnah Rasulullah, pelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Al-Imam Malik bin Anas, seperti mana yang kita ketahui, ni geng-geng lama dulu hafal tu cerita-cerita ni terlalu banyak sangat tu, depa sekarang pun dia dah relax. Kullu ahadin, kata Imam Malik bila mengajar dengan jubah yang putih di dalam masjid Nabi, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak ila al-ma'sum sahib hadzal maqam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya, melainkan yang maksum tuan punya kubur ini, iaitu Nabi SAW. Perkataan saya, perkataan penceramah yang tuan-tuan dengar, semua perkataan itu boleh diterima dan ditolak. Yang tak boleh ditolak ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita di sini tidak menyeru tuan-tuan taksub kepada kita, dan kita tak mau taksub itu. Kita berlepas diri di sisi Allah jika orang taksub kepada kita sehingga membutakan dalil. Kita ingin seperti Al-Imam Syafi'i sebut, bahawasanya jika kamu dapati kalam aku, qauli, yang yukhalifu sunnat qaulan Nabi SAW, menyanggahi sunnah Nabi, fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Aku tarik balik semasa hidupku dan selepas matiku. Itu imam besar. Dia kata dengan tawaduk, dengan banyaknya ilmu dia. Sebab itu orientasi kita berbeza. Tuan-tuan datang ke sini, kita bukan nak menjadikan tuan-tuan pentaksub kita. Kalau tidak, saya kena jampi satu tangki air untuk tuan-tuan beli. Ini pun air di perkampungan sunnah mereka merungut, tak cukup. Kita ingin, kita mempunyai kepentingan, saya mempunyai kepentingan, dan saya percaya semua ustaz-ustaz yang ada pun mempunyai kepentingan. Kepentingan kita ialah supaya kita dapat selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya. Kita berbangga jika orang yang belajar dengan kita lebih faham dan alim daripada kita dan mengetahui banyak sunnah Nabi dan mengamalkannya. Kita mengharapkan mereka berdoa kepada kita. Sebab itu saya menyuruh kepada tuan-tuan semua yang hadir pada perkampungan sunnah ini, semua yang mendengar, kita selalu, kita semua bersaudara, berukhuwah di dalam mencari Allah melalui jalan yang kita faham, dilalui oleh para anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan salafus salih. Kita dhaif, kita lemah, kadang-kadang kita ada silap macam tadi juga, tetapi kita menghindari syirik dan kita tidak membodohkan akal kita dengan khurafat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati tuan-tuan semua dan diberikan kekuatan dan sambung lagi, jangan balik awal sampai malam besok. Dan sama-sama kenal mengenali. Dan saya nak minta satu hal, kalau boleh semua program sunnah di Malaysia ni tuan-tuan ada medsos masing-masing, setiap kali tuan-tuan share. Kalau 3 orang tengok pun mudah-mudahan Allah rahmati. Saya pernah cerita tuan-tuan, saya pergi satu hari, saya pergi ke Johor, satu negeri lah Johor ni. Saya tahu ramai orang Johor tahun ni gurau. Saya kata ke anak saya, pagi ni saya nak pergi solat
di satu kita pergi solat kat masjid yang kampung-kampung lah sikit. Kalau dia ada, dia boleh jumpa saya lagi. Kampung-kampung lah sikit. Anak saya pun cari, bawa kereta masuk kampung, cari dalam mana masjid yang dalam kampung. Akhirnya jumpa kampung dalam masjid. Imam pun bukanlah tak bagus, tapi biasalah imam kampung baca pendek. Biasanya subuh orang baca panjang, dia pun baca wadduha je. Dan selepas saya solat, tiba-tiba saya nak keluar, ada dua orang datang pada saya ke, Assalamualaikum Mufti, ya, saya orang sini. Oh, kenal. Saya pernah pergi perkampungan sunnah. Oh, artinya dalam kampung Johor pun ada orang datang perkampungan sunnah, insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kalau Johor ada, negeri-negeri lain pun insya-Allah akan ada. Dan datanglah ke Perlis ni, kerana Perlis ni sentiasa ada program bagi setiap bulan seminar dan seumpamanya. Dalam masa sekarang ni, seminggu lepas ada Perhimpunan Ulama Nusantara Asia Tenggara berhimpun, hampir 100 orang tokoh-tokoh ulama daripada Indonesia dan berkumpul di negeri Perlis. Dan ni adalah perkampungan sunnah. Dalam masa yang sama 200 delegations daripada negara Asia Pasifik sekarang berkumpul di Hotel Seri Malaysia. Tadi saya pergi opening speech daripada Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, New Zealand, Australia dan 36 negara berkumpul di Perlis. Dan kita cuba menjadikan negeri ini insya-Allah sebagai negeri muntalaq dakwah, tempat titik bergeraknya dakwah di seluruh Nusantara ini insya-Allah. Dengan doa tuan-tuan semua dan sumbangan tuan-tuan semua untuk bersungguh-sungguh, bukan tolong angkat kita dan cium tangan kita, berdoa pada Allah dan lakukan dakwah untuk kepentingan umat ini dan kepentingan kita sendiri di hadapan Tuhan pada hari akhirat kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.